Terima kasih memilih kami di Buletin TV3 bersama saya Natasha Nabila Othman di Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Taman Seri Muda kini dinaiki air ekoran daripada hujan berterusan disusuli dengan fenomena air pasang besar menyebabkan bencana semakin buruk. Untuk perkembangan kini bersama Amir di lokasi kejadian. Terima kasih Nabila di Sebentas. Baiklah, saya sedang berada di sekitar kawasan jabatan yang menghubungkan Taman Seri Muda di Shah Alam ini, di mana anda dapat lihat di belakang saya ketika ini air masih lagi mengenangi di rumah-rumah penduduk, kira-kira 0.5 meter, dan berbanding semalam sekitar 1.05 meter. Ianya berikutan limpahan air daripada parit-parit berdekatan yang mengenangi hampir ke semua 500 buah rumah sekitar kawasan Taman Seri Muda ini. Kembali ke Sebentas, silakan. Baik, terima kasih Amir atas laporan sebentar tadi. Kejadian banjir yang semakin teruk di Malaysia menjadikan semakin ramai mangsa terpaksa dipindahkan ke PPS. Untuk perkembangan terkini berkaitan dengan jumlah mangsa dan jumlah PPS yang dibuka, kita bersama Nurin. Terima kasih kepada rakan sejawat saya di Sebentas. Sekitar Disember 2021, Malaysia dikejutkan dengan kejadian banjir yang luar biasa yang telah menimpa 7 buah negeri di Malaysia. Sekitar tanggal 19 Disember 2021, sebanyak 435 buah pusat pemindahan sementara telah dibuka bagi menempatkan mangsa banjir. Bagi negeri Kelantan, sebanyak 15 pusat pemindahan sementara telah dibuka untuk menempatkan sebanyak 2,500 orang mangsa. Bagi negeri Pahang pula, sebanyak 277 PPS telah dibuka untuk menempatkan lebih 42,000 orang mangsa. Negeri Selangor sebanyak 129 buah PPS telah dibuka untuk menempatkan 23,633 orang mangsa. Dan yang terakhir ialah bagi negeri Melaka, 5 pusat PPS telah dibuka bagi menempatkan 349 orang mangsa. Info ini telah dikeluarkan oleh Info Bencana JKM sekitar 19 Disember 2021. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada Sebentas. Baiklah, terima kasih Nurin atas maklumat berkaitan dengan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS sebentar tadi. Banjir dapat dibahagikan kepada beberapa kategori. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan hal ini, kita bersama Nadia. Terima kasih Nabila yang berada di Sebentas. Jadi, seperti yang kita tahu, banjir ini mempunyai banyak jenis. Antaranya, banjir kilat, banjir tasik, banjir laut dan banjir sungai. Banjir kilat ini merupakan banjir yang berlaku dalam jangka masa yang singkat dan telah berlaku di Pahang dan Johor. Banjir sungai pula merupakan banjir yang berpunca daripada limpahan air dari sungai. Begitu juga banjir laut dan banjir tasik yang berlaku disebabkan limpahan air kerana paras air laut yang meningkat. Bagi melanjutkan maklumat seterusnya, kita akan kembali ke Sebentas bersama Nabila. Baiklah, terima kasih Nadia. Kejadian banjir yang semakin teruk dan semakin meruncing ini membimbangkan penduduk setempat dan sektor-sektor yang terjejas. Zunaidi Fauzi ada laporan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya wartawan Zunaidi Fauzi. Banjir merupakan bencana alam yang menggerunkan kerana ia mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada semua pihak termasuk individu, masyarakat, alam sekitar dan negara sehingga boleh membawa kepada kematian. Banjir telah menimbulkan banyak kerugian dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang pertanian, ekoran daripada kemusnahan tanam-tanaman dan peternakan. Hal ini telah merugikan para petani dalam menjana pendapatan mereka. Penduduk yang terjejas banjir turut mengalami kerugian kerana kemusnahan harta benda seperti rumah, kenderaan dan sebagainya. Kesihatan manusia juga terjejas akibat pelbagai penyakit yang merebak pada musim banjir kerana takungan najis dan sampah sarap yang bertaburan di merata-rata tempat. Peningkatan kadar kematian pada musim banjir akibat sesetengah mangsa yang tidak dapat menyelamatkan diri dan mati lemas. Kemusnahan harta benda awam menyebabkan peningkatan kos perbelanjaan kerajaan dalam usaha memperbaiki dan membiayai segala kerosakan yang berlaku pada musim banjir. Pihak kerajaan juga perlu mengeluarkan kos perbelanjaan bagi menyediakan keperluan asas untuk meringankan beban mangsa banjir. Terima kasih Zunaidi Fauzi. Beralih kepada segmen seterusnya, isu prihatin banjir. Kerajaan telah menjalankan pelbagai peranan, termasuklah dengan NGO serta masyarakat yang turut melibatkan diri dalam bantuan banjir kali ini. Kita teruskan lagi kepada isu keprihatinan pihak tertentu. Berikutan dengan bencana banjir yang melanda penduduk-penduduk di Selangor, ramai tenaga kerja yang menghulurkan bantuan, termasuklah pihak Mercy Malaysia, pasukan gerakan PGA dan NGO. Tidak lupa juga kepada rakyat Selangor sendiri yang turut menghulurkan tangan ringankan beban dengan membantu menyelamatkan jiran tetangga dengan bantuan bot. Menurut mangsa banjir, paras air semakin meningkat dengan mendadak dan ianya dijangka akan terus meningkat berikutan hujan lebat pada tengah malam. Oleh itu, pihak JPAM, Tentera Darat, Angkatan Pertahanan Awam dan bomba berganding bahu dalam membantu mengalihkan mangsa banjir ke tempat yang lebih selamat. Dewan Serbaguna dan sekolah yang tidak dinaiki air dijadikan pusat pemindahan sementara.
Dapur Program Rakyat Selangor ditubuhkan bagi memudahkan proses pemberian makanan dari segi barang basah dan kering. Bantuan bukan sahaja dari segi makanan, bantuan juga turut dihulur dari segi pakaian dan keperluan harian. Terima kasih Humaira. Kampung Sinaran Baru turut terjejas akibat kejadian banjir yang berlaku. Kenaikan air secara mendadak menjadikan mangsa banjir semakin ramai dipindahkan ke PPS. Wartawan Wan Ainul Mardiah berada di lokasi kejadian untuk menemu ramah penduduk setempat. Terima kasih rakan penyampai di studio. Semua penduduk kampung Sinaran Baru telah berjaya dipindahkan ke pusat pemindahan banjir tengah hari tadi. Tiada kemalangan jiwa yang berlaku, namun terdapat beberapa mangsa yang telah mengalami kecederaan ringan. Baiklah, bersama saya Saudari Ika yang merupakan salah seorang penduduk kampung ini. Apakah yang cik boleh uruskan tentang peristiwa banjir yang telah melanda kampung ini? Kampung ni pernah dilanda banjir sebelum ni, tapi taklah teruk macam ni. Hujan turun tanpa-henti sejak petang malam dan bertahan hingga keesokan hari. Apakah peranan masyarakat yang cik boleh lihat semasa musim banjir ini berlaku? Masyarakat, terutama orang kampung ini, sentiasa bersatu hati. Kami tak membuka diri, malah saling menolong antara satu sama lain. Ada yang telefon dan penyelamat, ada yang sanggup berkongsi keperluan harian seperti makanan, minuman, ada juga yang sudi memerlukan sedikit wang lebih. Kami sangat bersyukur kerana terdapat banyak masyarakat yang berhasil dan dapat akan. Baiklah, terima kasih Cik Ika. Itu saja laporan dari kampung Sinaran Baru. Kembali ke studio. Terima kasih Wan Ainul Mardiah atas laporan sebentar tadi. Kerajaan turut memainkan peranan yang amat penting dalam membantu mangsa-mangsa banjir mengatasi masalah ini. Bersama saya di lokasi kejadian, Asmawati, untuk menemu ramah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu YB Farah Katrin. Baiklah, pada pandangan YB, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan bagi meringankan beban kepada mangsa-mangsa banjir ini? Okey, seperti yang kita tahu sejak akhir-akhir ini bencana banjir melanda di kebanyakan negeri-negeri Malaysia, di mana antara negeri yang turut terjejas adalah seperti di Negeri Sembilan, Negeri Selangor, Pahang dan beberapa negeri lain. Banjir ini dikatakan banjir terburuk dalam tempoh 50 tahun, di mana kediaman tempat tinggal mereka membina kehidupan ditenggelami air. Oleh itu kami pihak kerajaan sangat prihatin dan turut berduka cita terhadap perkara yang berlaku ini. Maka bantuan kewangan dan insentif yang disediakan adalah tindakan bertanggungjawab oleh kerajaan untuk meringankan beban mereka yang terkesan. Kerajaan akan memastikan segala bantuan serta kemudahan kepada mangsa-mangsa banjir dilaksanakan secara komprehensif, berkesan dan menyeluruh di bawah bantuan banjir keluarga Malaysia dengan nilai keseluruhan sebanyak 1.4 bilion ringgit. Alhamdulillah kerajaan mengambil langkah proaktif dan mendengar pandangan rakyat, dan kerajaan sentiasa mengambil pendekatan yang holistik melalui pelbagai inisiatif dan langkah bagi memastikan kebajikan keluarga Malaysia sentiasa terjamin. Tak dapat lagi? Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Sejam bersiaran, kini Buletin Utama berakhir di sini. Teruskan bersama saya, Natasha Nabila Ottoman, Buletin Utama di TV3. Dengan itu, salam hormat, Assalamualaikum dan selamat malam.